Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera keluarga Malaysia. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan semua sihat dan keadaan sejahtera, dihindari dari sebarang penyakit dan sentiasa mengamalkan dan mematuhi SOP bagi kita sama-sama membendung COVID-19. Dan saya Amin Idris, bersama saya. Ya, saya Sharifah Syahira. Selama orang kata live ni kan, tapi mesti tertanya-tanya apa yang kita buat dua orang ni. Adakah package umrah? Nak tunjuk muka juga ni sekejap. Tutup baliklah, kata kejap semua orang. Betul Sharifah Syahira? Ya, saya betul. Saya Sharifah Syahira. Okey, kita tutup jaga SOP. Buat julung kalinya untuk hari ini. Anugerah ini adalah anjuran bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang pertama diadakan. Ya, betul. Dan hari ini kita bersiaran melalui YouTube dan Facebook bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua bersama-sama kami menonton anugerah Pasa Bersih dan Selamat ini hingga ke akhir rancangan. Kerana apa Kak Syira? Kerana suka-suka je kita nak buat. Tak. Okay. Kerana sebab hari ini kami akan mengumumkan pemenang-pemenang bagi anugerah Pasa Bersih dan Selamat 20 dan juga 2021. Dia 2 tahun tau. Jadi jangan pula ingat 2021 je. Pasar-pasar yang diumumkan sebagai pemenang nanti adalah pasar yang berdekatan dengan komuniti atau rumah dia kediaman anda. Jadi mohon share, like dan subscribe Facebook kami ni. Sama-sama kita viralkan anugerah ini. Hashtagnya apa? Hashtag APBS 2021. Kena ada hashtag juga. Bukan ABP je. Muka kita memang muka popular tapi selalu kalah Oh, tak pernah menang Tak pernah menang. Kita serupa. Calon je ya? Pernahlah tercalon. Pernah, tapi sebenarnya jangan risau. Calon-calon tu buatkan kita lagi semangat. Sebab tu ada anugerah macam ni. Ya, betul. Okey Kak Syira, kita sebenarnya ada tugas yang besar yang perlu kita selesaikan pada hari ini, iaitu mengumumkan pemenang-pemenang bagi anugerah Pasa Bersih dan Selamat. Untuk pengetahuan semua, anugerah ini adalah salah satu daripada aktiviti bersempena dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia, ataupun dalam bahasa orang putihnya World Food Safety Day, yang jatuh pada 7 Jun setiap tahun dan disambut serentak seluruh dunia. Sebanyak 9 pasar kategori awam dan 10 pasar kategori swasta telah pun dicalonkan di peringkat akhir untuk menyertai anugerah ini. Okey, apa kata Kak Syira kongsikan pula sebenarnya apa tujuan yang sebetul-betulnya penganjuran anugerah ini? Kenapa kita buat benda ni? Why? Sebab objek utamalah anugerah ini dianjurkan untuk meningkatkan pun boleh ya. Bila kita memikirkan ayat-ayat untuk dikeluarkan, biasalah pengacara hiburan memang macam ni. Untuk meningkatkan tahap kebersihan pasar awam dan swasta di seluruh negara supaya menjadi lokasi bekalan makanan utama yang bersih dan selamat. Kadang banyak benda kita tak tahu. Kita main tahu main beli je. Selain itu, untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman di kalangan peniaga di pasar mengenai kepentingan memudayakan amalan kebersihan dan keselamatan. Penjualan bekalan makanan juga seterusnya orang kata menaikkan taraflah pengiktirafan pada pihak perusahaan pasar yang berjaya menguruskan dengan cemerlang aspek kebersihan dan keselamatan di pasar Malaysia. Ya, dia memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk tak ada rasa was-was nak pergi makan. Jadi kalau kita dah orang kata dapat dah pasar tu ada anugerah, laju kita nak pergi. Bagus sangat anugerah ni sebab apa kan? Boleh orang kata secara tidak langsung dapat juga meningkatkan keyakinan pengguna. Macam kita ni pembeli, nak belilah benda-benda barang kat mana? Takut kau kena tipu ke barang orang kata tak bersih kan? Senang je, orang kata senang hati kalau ada anugerah macam ni. Kalau kita pergi pasar, kita tahu pasar mana yang bersih, selamat. Jadi beli barang pun segar. Kadang-kadang saya pergi beli, saya patah balik pulang tau. Kadang tutup pasar. Awak dah bangun tengah hari pergi pasar. Jadi confident lah sikit. Jadi kita kena, memang bagus ada anugerah macam tu kan. Dan sebenarnya bukan senang tau nak dapat anugerah ni. Banyak kriteria yang diambil kira semasa penjurian dibuat, termasuklah berkaitan dengan kebersihan pasar, keselamatan bekalan makanan yang dijual, aktiviti promosi dan inovasi, dan komitmen pihak pengurusan dan peniaga dalam aspek bekalan makanan saja tu. Dan saya difahamkan juri akan menilai berkaitan spesifikasi pembekal dan pemeriksaan fizikal, kesegaran makanan, traceability, pelabelan, kawalan suhu dan susun atur. Saya rasa penonton dan calon-calon anugerah kita dah tak sabar-sabar nak tahu siapa penyandang-penyandang anugerah kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Kak Syira, eloklah kita sama-sama saksikan dahulu ucapan daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, iaitu Yang Berhormat Khairy Jamaluddin.
kita bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini kita menjemput, persilakan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan sempena Anugerah Pasar Bersih Selamat 20 dan juga 21 ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Selamat mengikuti program Anugerah Pasar Bersih dan Selamat Peringkat Kebangsaan 2020-2021. Program ini boleh diikuti terus di Facebook rasmi dan saluran YouTube bahagian keselamatan dan kualiti makanan di @bkkmhq. Mulai 2019, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengisytiharkan tarikh 7 Jun setiap tahun sebagai Hari Keselamatan Makanan Sedunia ataupun World Food Safety Day dengan slogan Food Safety, Everyone's Business atau Keselamatan Makanan, Tanggungjawab Bersama. Slogan ini menumpukan kepada kepentingan tanggungjawab kita semua ke atas keselamatan serta kualiti makanan bagi memastikan bekalan yang selamat kepada kira-kira 8 bilion penduduk dunia pada masa ini. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program keselamatan dan kualiti makanan telah menganjurkan sambutan Hari Keselamatan Makanan Peringkat Kebangsaan secara fizikal sebelum ini, namun disebabkan penularan pandemik COVID-19, maka sambutan tersebut kita laksanakan selaras dengan norma baru. Puan-puan dan tuan-tuan, susulan tema Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada tahun lepas yang menumpukan kepada keselamatan makanan di pasar ataupun safe food in markets. Program keselamatan dan kualiti makanan telah menganjurkan pertandingan pasar bersih dan selamat peringkat kebangsaan yang melibatkan pasar-pasar di seluruh negara. Sebanyak 21 penyertaan akhir dipertandingkan dari seluruh Malaysia, termasuk 12 calon dari kategori A, iaitu pasar awam di bawah pengurusan persatuan dalam kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan, dan 9 calon dari kategori B, iaitu pasar swasta di bawah pengurusan pasaraya. Pertandingan ini bertujuan meningkatkan kesedaran di kalangan para peniaga di pasar mengenai kepentingan membudayakan amalan kebersihan dan keselamatan makanan dalam operasi mereka. Ia juga merupakan tanda pengiktirafan kepada pihak pengurusan pasar yang berjaya mengurus aspek kebersihan dan keselamatan makanan di pasar awam dengan cemerlang, mempromosikan amalan kebersihan yang baik di pasar awam serta berjaya menjadikan amalan norma baru sentiasa dipatuhi di pasar awam demi kesihatan masyarakat. Di samping memberi pengiktirafan kepada pihak pengurusan pasar, ia juga mewujudkan persaingan sihat di kalangan PBT sebagai pentadbir pasar awam untuk meningkatkan tahap kebersihan pasar di kawasan masing-masing. Pasar merupakan tempat utama orang ramai mendapatkan sumber bahan mentah yang menjadi sebahagian daripada rantaian makanan. Tema ini adalah sangat bersesuaian kerana sumber bahan mentah dan makanan merupakan keperluan asas rakyat yang perlu dikawal daripada aspek kualitinya. Berdasarkan statistik Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, PBT telah menjalankan pemeriksaan ke atas 273 buah pasar awam di seluruh negara pada tahun 2020. Kesemua pasar awam berkenaan beroperasi berdasarkan peraturan yang ditetapkan di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan. Walaupun dikategorikan sebagai lokasi penting bagi bekalan bahan makanan negara, pelbagai isu sering melanda pasar-pasar awam ini. Sebagai contoh, isu kebersihan dan penyakit berjangkit, kadang-kadang nampak tikus dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, pelbagai punca pencemaran seperti mikroorganisma, kimia dan fizikal boleh berlaku di pasar sekiranya pengendalian bahan mentah dan makanan tidak dikendalikan dengan bersih dan selamat. Penjagaan kebersihan dan keselamatan makanan di pasar terutamanya di sepanjang rantaian bekalan makanan adalah amat penting. Maka, pihak yang bertanggungjawab mengendalikan pengurusan di pasar serta peniaga perlu sentiasa memastikan kebersihan sumber bekalan dan juga makanan yang dijual. PKM melalui program keselamatan dan kualiti makanan bertanggungjawab untuk memastikan makanan dan bahan mentah di pasaran tempatan mematuhi Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Hasil pemantauan Kementerian Kesihatan
dari tahun 2018 hingga Ogos tahun ini. Lebih 45,000 sampel makanan dan bahan mentah termasuk daging, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan di pasaran tempatan telah dianalisa. Daripada jumlah itu, sebanyak 2,654 atau 5.9% sampel didapati tidak mematuhi Akta Makanan dan peraturan-peraturan makanan. KKM akan terus meningkatkan pemantauan ke atas makanan dan bahan mentah di pasaran tempatan bagi memastikan pematuhan kepada undang-undang yang sedia ada. Puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di Malaysia, situasi kejadian keracunan makanan masih terkawal. Berdasarkan data KKM, kejadian keracunan makanan ini yang dilaporkan sehingga September 2021 menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 57%, iaitu 288 episod pada tahun 2020 kepada 123 episod keracunan makanan di seluruh negara. Oleh demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus melaksanakan pelbagai aktiviti promosi dan intervensi untuk meningkatkan tahap keselamatan makanan dan mencegah kejadian keracunan makanan bagi melindungi kesihatan rakyat. Saya ingin menekankan bahawa keselamatan makanan tidak boleh diambil mudah. Produktiviti boleh ditingkatkan melalui penghasilan makanan yang selamat dan berkualiti melalui usaha-usaha berterusan yang dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk memastikan makanan yang dihasilkan selamat demi kesihatan rakyat. Pertandingan sebegini boleh mendorong pihak pengurusan pasar untuk terus berusaha menjaga dan meningkatkan tahap kebersihan pasar di bawah kendalian masing-masing sehingga mampu diiktiraf di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat nasional ataupun international, di peringkat dunia, di peringkat global, di mana mungkin satu hari nanti ia menjadi tarikan pelancong-pelancong untuk datang ke pasar-pasar kita seperti mana di negara-negara lain. Akhir kata, saya mengucapkan sekalian tahniah kepada para pemenang Anugerah Pasar Bersih dan Selamat Peringkat Kebangsaan 2020-2021. Semoga tahap kebersihan dan keselamatan di pasar-pasar kita akan terus dipertingkatkan di masa hadapan. Ribuan terima kasih kepada semua pihak khususnya BKKM di atas kerjasama dan komitmen yang diberikan bagi menjayakan program anugerah ini. Sekian, terima kasih. Syarat dengan pesanan, nasihat, panduan yang patut kita semua ambil dan tahu. Pastikan kita amalkan lebih-lebih lagi kepada peniaga-peniaga yang hari-hari berjualan di pasar. Dan tak kisahlah di pasar awam ke, pasar swasta ke, dua-dua pun memainkan peranan yang penting dalam memastikan hanya makanan-makanan yang selamat dan bersih sahaja sampai ke meja pengguna dan mulut rakyat Malaysia. Betul tu. Kadang-kadang saya pergi benda tempat yang sama je, tapi kadang-kadang nak juga cuba yang luar, yang tempat lain, tapi kadang datang balik tempat yang sama. Kenapa? Sebab tu kadang ada sebab kan. Kita tahu makanan tu fresh. Kadang-kadang pergi nak tukar angin, pergi belah sini, dah lain pula mata merah. Dia bukan setakat ikannya mata merah. Yang tuang makan pun jadi mata merah. Faham? Dia naik geram. Naik geram lah kadang-kadang jangan cakap lah pasal tu, tapi kadang-kadang saya memang suka. Kadang saya tak tahu ikan tu datang dari mana. Banyak benda kita nak tahu juga. Kadang kita nak bercerita pasal dalam masa sejam lebih ni, bercerita pasal kesegaran makanan bahan mentah yang anda beli juga. Jadi sekarang ni untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi berkaitan Anugerah Pasar Bersih dan Selamat. Okey, jadi saya nak bawa juga pada anda semua tengok satu video khas berkaitan pasar bersih dan selamat. Kena tahu. Jangan main ambil orang kata leka budak-budak muda walaupun main YouTube ke main game ke. Ajar anak tu tengok beli barang. Generasi muda kadang apa ikan pun tak kenal. Sekarang ni tahu. Sekarang nak cerita bukan ikan aja, kebersihan dan keselamatan. Pedih saya Kak, terasa saya. Baru tahu kan? Mujur ada PKP ni. Itu kita sembang nanti. Betul. Kita saksikan dulu video ini. Ayo kita saksikan. Silakan. Pasar merupakan tempat utama orang ramai mendapatkan sumber bekalan bahan mentah. Pelbagai punca pencemaran dari mikroorganisma, kimia dan fizikal boleh berlaku di pasar sekiranya pengendalian bahan mentah tidak dikendalikan dengan bersih dan selamat kerana boleh menyebabkan jangkitan penyakit bawaan makanan dan menjejaskan kesihatan manusia.
Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan telah memperuntukkan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 khusus untuk pengendalian bahan mentah seperti ayam, daging dan makanan laut. Semua pihak termasuklah pengurusan pasar, penjual dan pengguna perlu memainkan peranan untuk memastikan kebersihan sumber bekalan bahan mentah yang dijual. Berikut ialah tips kepada pengusaha makanan bagi memastikan premis bersih dan selamat. Pastikan bahan mentah yang dijual dalam keadaan yang segar dan berkualiti. Pastikan kawasan untuk penyediaan bahan mentah dikekalkan dalam keadaan bersih pada setiap masa. Pastikan sentiasa membasuh tangan sebelum dan selepas mengendalikan bahan mentah. Pastikan semua permukaan kelengkapan dan peralatan yang digunakan sentiasa bersih. Lindungi kawasan jualan bahan mentah daripada dicemari tikus, lipas, lalat dan lain-lain. Berikut ialah tips atau panduan tentang membeli bahan makanan secara selamat. Perkara ini penting agar tidak berlakunya percampuran bahan mentah kering dan basah yang boleh menyebabkan pencemaran silang yang mengakibatkan keracunan makanan. Semua pihak termasuk pihak berkuasa, petani, pengeluar, penjual dan pengguna perlu memainkan peranan penting untuk memastikan sumber bekalan bahan mentah yang dijual bersih dan selamat. Faedah penjagaan keselamatan makanan di pasar adalah membantu mengurangkan pembaziran makanan disebabkan kerusakan bahan mentah semasa pengendalian. Pengguna dapat bahan berkualiti dan selamat. Peniaga mendapat lebih keuntungan. KKM menyarankan agar semua pihak bekerjasama untuk memastikan tahap kebersihan dan keselamatan makanan di pasar dapat dipertingkatkan sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna. Macam tu info-infonya. Yelah, sebab saya ingat saya je kena scan, kita kena scan. Ayam pun kena scan sekarang. Ayam pun dia scannya tapi tak tahu berapa bacaan dia. Allahuaklam. Dan bagusnya saya tengok video tadi, dia sebenarnya memberi kita tip macam mana nak membeli sayur-sayuran, nak beli lauk-lauk dekat pasar dan sebagainya. Sebab sejujurnya Kak, sejak PKP ni, kemahiran membeli lauk dan juga sayur-sayuran meningkat untuk lelaki-lelaki bernama suami. Baru saya tahu rupanya sawi pun ada banyak mazhab. Oh, awak ingat awak je beli beras? Awak kena beli sayur. Sawi banyak mazhab sebab apa? Macam-macam pesen Ikan saja. Uish, macam-macam. Itulah dia. Saya dengar ikan gembung je. Korang tahu semua siap atas meja kan? Ya, betul. Alhamdulillah. Banyak ada perubahan suami-suami anda tahniah. Tapi itulah pentingnya suami dan juga isteri atau satu keluarga kita kena tahu orang kata kebersihan dan keselamatan di pasar ni. Jadi seronok bila tengok video-video tadi, banyak input dan informasi baru yang saya dan juga semua dapat tahu yang tak tahu sebelum ni. Jadi kalau semua nak tengok lagi lah, jangan lupa share dan like, subscribe laman Facebook, YouTube Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Banyak video dia, nanti kita kena belajar, kena tahu. Kadang itulah nanti I lakonkan watak semua. Mungkin you nak tengok benda-benda kelakar, kita boleh bincang dengan KKM. Kita buat video tunjuk kesedaran. Sebab sekarang artis pun bukannya sedar sangat. Iya, betul. Banyak yang tak sedar diri. Tapi dah lama ujung-ujung dia sedar. Alhamdulillah. Itulah kita kena faham. Jadi jangan nak beritahu pada korang semua kat luar tu, jangan main cedok je macam-macam info yang tak baik. Yang tak tahu lagi, orang kata dia ni cakap ini, dia ni cakap ini. Tapi kita kena banyak, orang kata, pergi saluran yang betul. Ya, betul. Jangan sekadar jadi keyboard warrior. Ya, betul. Dan saya kira anugerah ni tidak menjadi realiti tanpa penat lelah dan kerjasama yang telah diberikan oleh para juri dalam membuat penilaian untuk setiap pasar-pasar yang tercalon. Oleh demikian, sebagai tanda kita nak menghargai barisan juri kita, marilah kita sebutkan nama-nama juri yang terlibat dengan anugerah pasar bersih dan selamat pada tahun ini. Kita umumkan. Kita nak kena bagi tahu juri dia. Jadi sebab kita bukan orang pasar. Kalau kita orang pasar, kita kena jumpa dia selalu. Tak adalah. Okey, kita dah orang kata kita akan umumkan, sebutkan nama juri terlibat anugerah pasar bersih dan selamat tahun ini. Nama-namanya adalah
kita dah berkenalan dengan semua barisan juri yang terlibat dengan penjurian Anugerah Pasar Bersih dan Selamat. Betul. Semuanya hebat-hebat dan berkaliber belaka berdasarkan bidang tugas masing-masing lah. Okey Amin, kita sekarang dah berkenalan, rasa tidak lengkap pula kalau kita tak mendengar sendiri ulasan dari ketua juri. Boleh juga dijadikan panduan dan merangka strategi untuk memenangi pertandingan ni pada tahun depan pula. Untuk yang kalah boleh orang kata baikilah tahap orang kata apa yang silapnya kan. Jadi kita nak berborak dengan orang yang betul-betul berceritakan tentang apa benda yang patut kita buat dan tak patut dibuat. Oleh itu kita menjemput Encik Ruba Sundaram, anak lelaki Mutusami, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pematuhan Domestik di bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia, merangkap Ketua Juri Anugerah Pasar Bersih dan Selamat untuk bersama-sama kita memberi ulasan penjurian. Okey, inilah dia Encik Ruba. Apa Encik Ruba? Yes. Ketua juri. Baik. Dia nak tunjuk juga sihat. Ni betul, confirm. Confirm ya. Betul. Sebab nak tunjuk juga Cik Ruba datang ni lah ketua juri. Jadi kalau masa nak ambil buat juri tu kan, orang tahu ke Cik Ruba nak datang? Ada tak dimaklumkan Plan dulu ke ke? atau apa macam mana ke terus Ada notification ke ataupun sergah je? Tak, sebenarnya kita tak memaklumkan lebih awal kepada mereka. Kita dah letakkan satu tarikh. Lepas tu bila kami pergi ke sana secara spontan kita akan buat pemeriksaan. Tapi bagi tahu semua pasal lah, kata adakan pertandingan. Jadi tak kira hari apa pun. Tak, dalam satu tempoh yang kita dah maklumkan tu, kita pergi je. Okay, bila dah sampai ke pasar, apa aspek-aspek yang dinilai supaya yalah maknanya masyarakat tahulah ini rupanya benda yang dilihat oleh KKM. Kita nak. Ni yang kita nak. Memandangkan anugerah ni adalah pertandingan melibatkan kebersihan, aspek kebersihan dan juga keselamatan makanan yang dipamerkan untuk dijual untuk orang awam. Jadi apa yang kita nampak, kita punya skop yang paling utama kita adalah dari aspek struktur tu sendiri, dari aspek kebersihan. Yang itu merupakan 40% daripada 40 jumlah pemarkahan yang kami bagi. Dan yang selebihnya tu adalah kepada makanan itu sendiri, bahan mentah yang dijual ataupun dipamerkan untuk dijual kepada orang awam. Jadi dari aspek menilai tu apa dia selain kebersihan, tapi tengok juga tadi ayam kena ambil suhu tu, suhu berapa dia nak? Itu sebab dia nak praktik. Sebab saya pun nak tengok, saya dia kena scan, saya pun nak scan awak. Maknanya ayam tu kalau sejuk dia fresh. Dia sebenarnya kita semua barang yang dipamerkan untuk dijual tu sepatutnya dia mematuhi Akta Makanan 1983 dan juga peraturan-peraturan makanan 1985 dan juga peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Jadi kalau ikut akta ni dia skop yang besar, tetapi bila pergi kepada peraturan ni, bahan-bahan makanan yang dijual dipamerkan untuk dijual tu, dia kena mematuhi dari aspek standard makanan dia dan juga dari segi pelabelan dia dan sebagainya. Jadi kualiti makanan yang tu dia kena mematuhi standard-standard yang telah termaktub di dalam peraturan-peraturan makanan 1985. Banyak tak berlaku kekantoyan di kalangan peniaga-peniaga yang ini tak patut ada. Tak patut. Label tak kena. Ayam dah 2 minggu. Memang ada. Bila kita dapati memang ada di kalangan para peniaga ni pun, dia tak sedar barang yang dipamerkan itu dia tidak ada label yang lengkap. Bila tak ada label yang lengkap, dia sebenarnya telah menyalahi undang-undang. Dah lah kalah. Betul lah undang-undang. Yalah, tapi kita kena tahu juga sebagai pembeli kan, apa label saya yang makcik-makcik ni kena tahu. Makcik lah kena apa benda sepatutnya, maknanya bersih, segar. Jadi kalau lunya jangan beli Ya. Kalau sebab tu pertandingan ini juga dia sebenarnya melibatkan orang awam juga. Jadi dengan adanya pendedahan begini, dengan mengadakan anugerah pertandingan-pertandingan begini, orang awam pun dia akan tahu apakah jenis makanan yang sepatutnya dia beli oleh mereka sendiri. Dan satu lagi peraturan yang berkaitan dengan makanan bahan mentah yang dijual ni adalah peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Di mana bila makanan mentah, contohnya macam daging. Daging ayam, daging lembu, daging kambing dan sebagainya, ikan dan sebagainya, bila dipamerkan jualan runcit tu, dia sepatutnya suhu dia tidak boleh melebihi 10 darjah.
Kita kena bawa. Kita kena bawa lepas ni. 17 kamera Highland punya pun ni tak boleh. Dia kena bawah Alaska. Sejuk katanya. Oh faham. Sebab dengan peningkatan suhu tu dia akan meningkatkan pembiakan kuman ni. Oh, tu tujuan dia. Ya. Kuman tapi kalau masak okey kan dan bunuh. Tidak, dia sebenarnya dari aspek keselamatan makanan ni. Kalau kita sepatutnya kita kurangkan pembiakan kuman ini untuk mengelakkan peningkatan. Ya, semasa kita dah bawa ke rumah tu walaupun basuh, dalam bawa tu pun kuman ada membiak juga. Ya, dia membiak dengan suhu yang dengan peningkatan suhu tu. Jadi bila kita masak, kuman memang mati. Tetapi toksin yang telah pun terhasil daripada tu yang sebelum ni. Disebab apa, kuman banyak kan? Jadi toksin yang terhasil tu dia memang heat stable, dia boleh tahan kepanasan. Walaupun didih, dia tetap ada. Tetap ada. Toksinnya masih tetap ada dalam makanan. Yalah awak. Semaknanya bila dah beli lauk tu jangan duk berjalan lama sangat lah ya. Balik terus. Satu. Jangan simpan-simpan makanan tu satulah. Proses penjurian Cik Robah, berapa lama dan sengit tak pertarungan di antara calon-calon ni? Sebab satu Malaysia ni Sabah Sarawak. Ya. Wow. Termasuk Sabah dan Sarawak. Tetapi yang untuk penjurian yang terakhir tu memang tidak melibatkan Sabah dan Sarawak lah. Jadi memang agar sukar untuk kami berempat hari itu untuk menentukan siapa pemenang nombor 1 dan nombor 2 pertama kali ni. Sebab apa? Perbezaannya tak banyak sangat. Jadi kita kena cari benda-benda yang kecil-kecil ni untuk memastikan dia salah dia tercorot dia ke nombor 2 ataupun nombor 3. Jadi apa yang kecil tu? Adakah wajah kami? Ataupun mungkin pakaian selekeh kan? Kecil-kecil tu bahaya juga tu. Pakaian tu tak menjadi masalah sangat, tetapi kita ambil lebih kepada isu suhu dan juga kepada label-label. Detail-detail lah. Label-label pada makanan yang telah pun dibungkus macam di pasar raya, pasar di pasar raya tu, dia banyak melibatkan label, kesalahan label. Agaknya mungkin tiba-tiba time tu bersih nak datang seekor lalat. Buat kacau. Lalat tu memang kotor Tanya sebab hari datang ke rumah ada lalat. Lalat ni biasanya dia akan tertarik ke tempat-tempat begini bila ada bahan yang sedang membusuk ataupun yang sangat kotor. Jangan makan belacan. Faham? Ada kaitan belacan kan? Benda yang sedap, busuk tu yang sedap. Okey, Cik Robah. Apa yang Cik Robah nak sampaikan kepada calon-calon yang menang dan kalau pada calon-calon yang kalah, apa yang Cik Robah nak bagi tahu kepada mereka? Bagi calon-calon yang menang, saya berharap mereka dapat mengekalkan keadaan yang kami temui pada hari masa. Bukan hanya masa pertandingan je. Ya, bukan saja pada masa pertandingan. Tapi ada tak lagi rasa macam kalau dia dah kekalkan tapi nak tambahkan lagi ada? Oh, kalau nak tambahkan itu memang dah cukup. Memang mereka perlu tambah. Perlu tambah. Kita dapati yang paling kerap yang dapat kesan di semua tempat-tempat ni adalah kawalan suhu suhu makanan yang dipamerkan tu. Jadi itulah dia ya, makcik-makcik so banyak letak ais kat ikan-ikan ke ayam daging, tolonglah bagi sejuk sebab kita cuaca panas. Faham. Ya. Dan juga kesegaran, kita memang setiap peniaga ni dia mesti tahu mana datangnya bahan mentah. Macam mana kita tahu kalau tipu kita? Tak, sepatutnya apa bahan mentah kita dari mana? Dari mana tu berarti dia beli daripada mana tu, dia mesti menunjukkan invoice. Dia kena bagi tahu. Dia kalau seorang pegawai berkuasa, bila Kementerian Kesihatan bila kami pergi, dia memang tertakluk kepada satu peraturan 10 di bawah peraturan kebersihan makanan 2009, keboleh kesanan. Kalau sekiranya dia tidak boleh menunjukkan sebarang bukti dari mana dia dapat tu, kita boleh mengambil tindakan perundangan. Boleh, bagi kita mengadu kan. Betul juga Kak, sekali ayam dicuri kampung mana kan. Yalah. Sebelah benda yang bagus datang tu, yang bagus kat mana? Saya nak kata bagus tu. Tanya je. Cari supplier sebenarnya. Saya nak benda sebab saya dah bekerja dengan KKM sekarang. Awak dari mana? Bagaikan buah dari mana? Cameron Highland Pada mereka yang tak berjaya menang kali ni, apa pesan Cik Robah? Saya rasa memang mereka memerlukan bantuan. Jadi mereka kena lebih mengadakan hubungan yang baik dengan pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan berarti local authority lah. Dan juga Kementerian Kesihatan.
untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai aspek kebersihan dan juga keselamatan makanan yang dijual di pasar-pasar ni. Okey, Mak ada nak tanya apa-apa lagi? Saya banyak kalau nak tanya. Kalau ikutkan saya nak pergi pasar, saya telefon Cik Ruba ikut. Saya bawa dia semua jaga. Ada Cik Ruba ni kan? Hari ni saya segar saya rasa. Okey, baik. Begitulah tadi Kak Syira, ulasan dari Ketua Juri yang sangat komprehensif, sangat berguna bagi dijadikan panduan kepada semua calon-calon anugerah ini pada masa akan datang. Kita pengguna pun boleh belajar. Betul tu, banyak benda kita kena tahu je. Terima kasih Mr. Ruba. Okeylah. Amin, dah kata dah anugerah ni mestilah ada hadiah-hadiah yang bakal menjadi ganjaran kepada calon-calon yang berjaya memenangi orang kata anugerah ini kan. Ganjaran ini pada saya lah bukanlah ukuran kejayaan untuk calon-calon mendapatkan anugerah ni, tapi yang paling penting ialah pengiktirafan yang sangat tidak ternilai harganya. Itu yang mahal. Jadi orang kata mana tahulah lepas ni pasar yang menang anugerah ni akan diserbu oleh rakyat Malaysia. Satu Malaysia cari yang ini pula viral sebab sangat ni. Marketing. Okey. Dapat orang kata tu sebab tu awak kalah. Tapi kalah pun orang cari kita juga. Boleh jadi satu bonus tambahan pada peniaga-peniaga pengurus pasar itu sendiri. Orang kata ni bonus lah. Tapi sebenarnya nombor 1 pun dah bagus. Nombor 2, nombor 3 pun dah syukur. Sebab kita sebab tu kena jadi calon walaupun tak kalah. Yes, tojong Kak Syira. Buat apa setajang pula? Setuju campur sokong. Dah bunyi gun tu. Campur belakang. Okey, mari kita sama-sama umumkan apa yang bakal dibawa pulang oleh pemenang anugerah kita pada hari ini. Tempat ketiga bagi kategori awam dan swasta akan bawa pulang wang tunai RM3,000 dan sijil penghargaan. Begitu juga naib juara pula bagi kategori awam dan swasta akan bawa pulang wang tunai RM4,000 dan sijil penghargaan. Manakala juara Amin. Okey, bagi kategori awam dan swasta akan bawa pulang wang tunai RM5,000 dan sijil penghargaan. RM5,000. Ya, bukan duit je. Sebenarnya orang nak sijil penghargaan tu itu lagi mahal. Itu yang kata Masya Allah esok boleh jadi viral lah. Tempat tu bersih. Orang suka lah. Okey Amin. Saya rasa dah berdebar-debar dah, tak sabar siapa yang orang kata banyak-banyak satu Malaysia ni yang akan orang kata kemuncak anugerah pasar bersih dan selamat 20 dan juga 21 ini. Diharapkan semua calon dapat ambil nafas panjang di depan Facebook. Sabar. Bunyi drum tak ada. Okey, di YouTube ni semua ni kena dengar betul-betul. Sekarang kita nak tengok calon-calon bagi anugerah pasar bersih dan selamat kategori awam. Sama-sama kita saksikan. Silakan. Finalis atau calon-calon bagi anugerah pasar bersih dan selamat kategori awam. Tanpa melengahkan masa, mari kita umumkan pemenang-pemenang bagi anugerah ini. Kak Syira, you ready? Ya. Tempat ketiga disandang oleh, sama-sama Kak. Sabar. Hadiahnya ialah RM3,000 dan juga sijil penghargaan. Secara langsung kami akan umumkan tempat ketiga seluruh Malaysia yang dipilih. Inilah buat julung-julung kali, buat pertama kalinya pasar bersih dan selamat 20 dan juga 21. Pemenangnya ialah Pasar Besar Tasik Raja Pasir, Mas Kelantan. Orang Kelantan kita. Oh, na. Oh, tu gana. Tanya. Memang bersih sengoti orang Kelantan kita ni. Negeri Serambi Mekah Wambo bangga sungguh ya. Tapi itu kat tempat kampung sendiri Nilofa tu tau. Oh, patutnya. Sebersih kulit Nilofa, bersih putih mulus.
Boleh jadi duta tu kan. Oh, boleh. Alhamdulillah. Nak pergilah nanti pergi sana. Apa kata Tasik Raja Pasir ya? Okey. Tasik Raja Pasir Mas. Pasir Mas. Faham. Nak beli etok. Boleh juga. Saya kalau makan etok tu muntah-muntah tu. Dia memang sedap, dia masih molek. Oh, masih molek. Okey, kita daripada Kelantan kita nak tahu adakah Kelantan juga lagi di tempat naib juara? Ya betul. Siapakah mereka? Oh, ini dia juara naib juara akan menangi RM4,000 dan juga sijil penghargaan. Saya nak ucapkan tahniah pada mereka yang kata inilah dia bertungku lumus. Orang kata nak menjadikan satu naib juara bukan senang juga kan? Oh, bukan senang. Dan mereka kira berhempas pulas juga lah. Dan insyaAllah berbaloi. Maka dengan ini kita mengumumkan naib juara disandang oleh 1, 2, 3 Pasar Jalan Wirawati Kuala Lumpur. Itu dia. Tahniah diucapkan. Okey, dari Kelantan kita ke Kuala Lumpur. Adakah dia akan pergi ke Johor? Ataupun ke Penang? Mungkin ke Kedah atau Perlis? Ataupun ke Terengganu? Sabah Sarawak kita tak tahu sebab juri sampai ke sana juga. Ya, betul. Maka dengan ini, mereka bakal bawa pulang hadiahnya berupa RM5,000 dan juga sijil penghargaan. Ya, betul. Oleh itu, juara anugerah pertandingan pasar bersih dan selamat 2021 kategori pasar awam disandang oleh 1, 2, 3. Nanti. Awak pernah pergi pasar ni? Pernah. Sebab benda ni live kan, kita saja bagi gimmick. Sebab mungkin orang dah tahu ataupun mungkin pernah, ramai dah orang tahu pasar ni. Dia memang bersih pun. Pasar Central Market ke? Bukan. Okey, apa kata kita sama-sama umumkan, Amin? Alright, 1, 2, 3. Pasar Besar TTDI Kuala Lumpur. Tahniah. Memang cantik, bersih. I pernah pergi, you. Oh, ya. Sama lagi kita. You artis. You lagi artis. Itu dia tahniah diucapkan kepada para pemenang bagi kategori pasar awam. Dah korang kata dah boleh tarik nafas lega lah. Tahniah diucapkan banyak-banyak lah kan. Mana-mana pengurus besar pasar yang menang tu, cuba komen sikit pada ruang komen nanti. Cakap memang dia kata patutlah bersih. Memang kita sendiri aktif bercakap memang bersih daripada dulu lagi. Nasib baik ada anugerah ni, kita bagikan anugerah. Pengiktirafan. Jadi bolehlah pasar-pasar lain buat contoh. Macam pasar TTDI ni juga lagi kan. Okey. Orang kata letak sekali lokesen pasar anda, boleh warga netizen ni orang kata nak viralkan pasar-pasar anda yang bersih. Kata bukan TTDI je, ada juga kat sini. Kenapa? Sila-sila. Tapi jangan, kalau kalah kadang-kadang selalu komplain ya. Tapi bila kalah, dia bukan kalah, dia belum menang. Saya selalu kalah, saya siapa? Maknanya belum menang tu kan. Alah, undi sendiri tu. Ini undi juri. Ini betul-betul bukan cobaan. Bukan. Okey, sekarang kita ada pula apa? Kategori apa? Penyandang anugerah pasar bersih dan selamat kategori swasta pula. Ya, betul. Sama-sama kita saksikan calon-calonnya. Calon BT.
dia kajul pula. Itu dia Kak Syira. Kajol. Lebih kurang lah. Rasa kembang sikit. Okay lah. Alhamdulillah. Puji. Okey. Kajol awal lagi. Okey. Itu dia finalis ataupun calon bagi anugerah pasar bersih dan selamat bagi kategori swasta. Wow. Tanpa mendengar kemas, tiba-tiba tu kau. Mari kita umumkan pemenang bagi anugerah ini. Untuk tempat ketiga, sekali lagi membawa pulang hadiah berupa RM3,000 dan juga sijil penghargaan juga. Ini dia, orang kata ni semua pasar-pasar raya pula. Ya, yang Ekon. Ini tahniah jugalah. Daripada tadi kita Kelantan lah, KL kan. Adakah di Kuala Lumpur juga? Ataupun mungkin di Pahang? Mungkin. Negeri Sembilan? Tak tahu. Mungkin Melaka? Mungkin di sebalik jauh-jauh ujung Sabah Sarawak. Tapi ini kita nak umumkan lah. Dengan ini, tempat ketiga disandang oleh Pasar Raya Aeon Queensway Mall Penang. Tahniah orang Penang. Abang Hang pula apa? Ya, Abang Mai. Tahniah orang Penang, kami kena pergi sana tengok amboi bersih lah. Jom. Syabas. Amboi. Syabas Inspektor Sahab. Penang. Itulah seronoknya nanti. Dah lama tak pergi nak naik jambatan tu semua. Tapi mestilah kena pergi Pasar Raya Aeon nanti Ya, betul. Sampai nanti sebab ada voucher banyak. Okey. Dari Pulau Pinang kita nak pergi ke Naib Juara. Negeri mana pula? Adakah masih lagi kekal di negeri utara atau selatan atau di tengah atau pantai timur? Betul, mungkin juga. Tapi dan Naib Juara akan menangi RM4,000 dan juga sijil penghargaan. Tapi yang paling penting sijil itulah kita nak kan. Ini dia. Dipanggil riak patuh syariah. Ini dia. Kami pernah bersih mah. Ini bersih baik. Ini bersih. Jangan cakap tapi memang kata penat lelah. Bukan senang nak kekalkan kebersihan dan selamat. Ada bukti. Betul tu. Okey. Oleh itu, Naib Juara disandang oleh Pasar Raya Aeon Klebang Ipoh. Tahniah orang Ipoh, orang Perak. Yalah. Yang Ustaz Kazim. Ni seronoknya lah. Orang Perak macam teman-teman. Orang seronok lah pergi Pasar Raya sana. Tempat ketiga sudah, Naib Juara pun sudah. Ini dia. Juaranya siapa? Betul tu, kategori Pasar Bersih Selamat 20 dan juga 21 ni. Orang kata pasar swasta ya? Ya, betul. Juara dia dubdap dekat. Dari Penang kita pergi ke Ipoh. Adakah kita nak pergi ke negeri Johor? Mungkin. Ataupun sekali lagi nak Kelantan juga. Kat Kelantan Pasar Raya best kat mana? Ada banyak. Selalu pergi mana Pasar Raya? Selalunya saya pergi dekat ni, apa nama? Nama Billion. Ada satu lagi, The Store. Saya pergi dekat rumah saya lah, Hero. Ada. Di Kelantan ada Pantai Timur. Ada juga kan? Okeylah. Jadi saya lepas bila nama-nama diumumkan, kita akan pergi jadi juara anugerah pertandingan Pasar Bersih dan Selamat 20 dan juga 21 kategori pasar swasta. Disandang akan menangi RM5,000 dan juga sijil penghargaan oleh Lotus Cheng Melaka. Tahniah orang Melaka. Jom kita pergi pasar. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada para pemenang anugerah Pasar Bersih dan Selamat 20 dan juga 21 ini. Kepada yang berjaya, jangan terlalu gembira ya, sebab tingkatkan lagi tahap kebersihan dan keselamatan. Up lagi. Kata maintain ya, kata di premis masing-masing, kerana lepas ni mungkin anda akan diserbu oleh warga Malaysia. Sebab benda ni live, kita dah bagi tahu, kita dah wawarkan dari mulut ke mulut. Keyboard semua dah akan bercakap di mana anda adalah pemenang. Kami akan datang. Nak beli ikan, ayam, daging, sayur, buah, semualah. Gula Melaka tu aku nak cari juga. Yang Melaka juara kan? Yalah tu dia kan. Okey, dan kepada yang kalah pula, anda tidak kalah, cuma anda belum menang. Usah berduka cita, teruskan usaha kerana saya pasti bila dah tercalon dan menjadi finalis,
pun satu kejayaan besar dan sangat hebat dan patut dibanggakan. Betul tu, kita kena belajar lah. Kadang-kadang memang satu penat tau nak jaga kebersihan ni. Tapi kita kena jadikan habit. Macam saya pun kalau mandi pun dulu memang buat tak tahu je anak dara. Sekarang ni dah tua cuci. Hari-hari mandi, hari-hari cuci bilik air. Sama orang kata jaga bersih ya. Mak kalau bebel sampai ke bilik air aku cerita. Itu orang kata cerita kebersihan. Jadi pada kita semua, pada semua calon-calon, tak kira menang ke kalah, yang menang teruskan jadi lagi bagus. Yang kalah anda belum menang, teruskan usaha supaya lebih menang pada masa akan datang. Baiklah, pemenang pun kita dah tahu. Jadi sampailah kita di hujung perjalanan anugerah kita pada hari ini. Saya mewakili bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran anugerah Pasar Bersih dan Selamat ini. Kami juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat keterlanjuran, kekurangan, tersilap kata sepanjang kami bersiaran pada hari ini. Sedih pula rasa nak berpisah dengan Kak Syira ni kan. Terima kasih juga pada Kak Syira sebab turut bersama menjadi pengacara hari ini. Yalah, sama-sama juga kita berdua dipilih. Lalu kadang saya pernah buat dengan dia rancangan agama. Hari ini bersama. Terima kasih pada KKM kita kerana menjemput kami. Kalau boleh ajak lagi, banyak benda kita nak belajar dengan KKM tentang kebersihan dan keselamatan. Banyak orang kata segi aspek kan. Okey, terima kasih Amin dan terima kasih pada mereka yang menonton. Banyakkan share, banyakkan like dan tengok balik ulang. Nak berbagikan lagi orang kata next year punya anugerah lagi, mana tahu. Dan teruskan share, like dan subscribe saluran Facebook dan YouTube BKKM dan KKM. Jumpa lagi, saya Amin Idris. Saya Sharifah Syahira. Nak buka sikit ke muka? Ada jerawat cik, baik ada mask. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Di mana-mana kat pasar. Kita jumpa kat pasar Kita datang dengan KJ kat TTDI. Diskaun.